bersama dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi terus istiqamah sampai ke hujung ini dengan tadarus Al-Quran, ya, sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi bertadarus belajar Al-Quran itu, tadarus itu saling belajar Al-Quran, Jibril alaihissalam. Dan tadarus itu salah satu daripada tujuannya adalah untuk menyemak kembali wahyu yang telah turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah untuk mengulang kaji, menyemak, dan kemudian ditentukan kesahihan dan juga ketepatan kepada wahyu yang telah diturunkan. Daripada alhamdulillah pada semua, apabila kita tadarus ini, satu kita membaca, dan juga tadarus ini juga kita memahami kepada isi kandung daripada Al-Quran. Dan bulan Ramadan sebagaimana kita tahu, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, iaitu sebagai petunjuk kepada manusia. Yang keduanya adalah penerangan hujah kepada petunjuk, dan yang ketiganya adalah sebagai pembeza di antara al-haqq wal batil, iaitu sebagai al-furqan. Ada tiga perkara, ya, tiga perkara. Iaitu yang pertama, untuk kita dapat petunjuk. Petunjuk ini kita perlukan ketika kita membuat keputusan dalam hidup kita ini. Kita nak balik raya pergi mana, itu pun perlukan petunjuk, kan? Kita nak 28 Ramadan, 29 Ramadan ini kita mahu masih lagi bersama Al-Quran atau tidak, itu perlukan petunjuk, ya. Kita dapat maklumat ada program pada hari ini pukul 9.30, itu petunjuk. Kemudian bangun pagi tadi, ya, kita masih lagi nak pergi ke program itu petunjuk tambahan. Tapi tak semestinya pergi, kan? Tak semestinya pergi. Kemudian kita kira-kira nak pergi shopping raya ke, nak beli baju raya ke, ataupun singgah sekejap dekat sini nak dengar surah Al-Insan berkaitan dengan Ramadan saya, itu juga petunjuk, ya. Rasa macam nak pergi, kan? Rasa macam nak pergi. Dah start engine, kemudian ada pula, ya, kepada keluarga kata, jomlah kita pergi shopping. Kan? Jomlah pergi ke supermarket. Pada waktu itu, ketika kita membuat pilihan itu, kita perlukan petunjuk lagi agar kita memang betul-betul nak pergi ke tadabbur surah Al-Insan contohnya. Dan bila dah sampai ke sini, kita perlukan petunjuk nak tahu pula program ni dekat mana, dekat atas ke kat bawah, kan? Kalau kita pergi ke atas tengok tak ada, oh rasa dah cancel kot, memang kena pergi shopping lah paling. Kan? Itu cara membuat keputusan itu. Setiap kali kita membuat keputusan yang mengalur, yang membawa kepada kebaikan, itu namanya hidayah. Jadi peranan Al-Quran, hudal linnas, hidayah kepada seluruh manusia, bukan sekadar untuk orang beriman. Manusia untuk membuat pilihan demi pilihan, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, itu peranan Al-Quran. Orang bukan Islam pun sebenarnya boleh mengambil manfaat daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Peranan Al-Quran yang dinyatakan pada ayat 185 itu, surah Al-Baqarah, ialah yang kedua, wa bainatin minal huda, iaitu sebagai penjelasan, penerangan kepada al-huda. Kita dah dapat idea bahawa saya kena solat, saya perlu mendalami Al-Quran, tetapi selepas itu Allah beritahu bahawa Al-Quran ini kita kena tadabbur dan juga mengambil tazkirah. Itu adalah penjelasan kepada al-huda. Boleh saja kita baca Quran, tapi kita tak tadabbur, boleh, tetapi kita mungkin tidak dapat barakah daripada Al-Quran. Kita tahu bahawa saya ni nak barakah, kan? Barakah ini kebaikan yang banyak dalam kehidupan saya, agar lepas Ramadan terus lagi baik dan baik, itu namanya barakah. Kalau kita masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang penuh barakah, tapi lepas Ramadan 1 Syawal saja dah lambat sembahyang subuh contohnya, ataupun Quran tak ada dah, 1 Syawal tu semprit dengan lemang, dengan ketupat je, kan? Ataupun ketupat daun palas, itu je 1 Syawal itu namanya barakah hilang daripada Ramadan. Kerana apa? Rupa-rupanya Ramadan Al-Mubarak itu, ia perlu diisi dengan Al-Quran yang penuh mubarak. Sebabnya nama bulan Ramadan ini, nama lainnya adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan
alladhi unzila fihil Qur'an. Maksudnya Al-Quran itu yang turun pada bulan Ramadan itu yang menambah barakah pada bulan ini. Yang tuan-tuan belajar, yang tuan-tuan bersungguh pada hari ini, pada waktu malam pun dengar Al-Quran dibacakan oleh imam, itu sebenarnya menjemput barakah, ya, kebaikan yang banyak. Baik, itu nombor 2. Maksudnya kita dapat penerangan. Oh, rupanya saya kena tadabbur, saya kena tadzakur berdasarkan surah Sad ayat 29, berdasarkan pada surah An-Nisa. Dalam surah Muhammad Allah cerita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka itu tidak tadabbur Al-Quran, ataupun hati mereka itu ada kunci. Setiap kali kita tak tadabbur Al-Quran, kunci itu kekal dalam hati kita. Hati kita ni kadang-kadang adalah rasa-rasa tak puas hati, benci, marah, dendam, sakit hati, busuk hati. Tetapi bila dapat Al-Quran, yang busuk hati itu jadi salim ataupun sejahtera hati. Itu peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran. Tiba-tiba je kita tak apalah, kan? Orang kutuk ke, orang marah kita, kita balas dengan senyuman, kita balas dengan kebaikan. Itu hanya datang bila kita sentiasa sedar Tuhan ada. Bila kita sedar apa yang dinyatakan dalam Quran, dalam hadis Nabi, dan itu perlukan bayyinatin minal huda. Di mahkamah itu, kalau katakan orang nak disabitkan kesalahan itu ataupun kebenaran, dia kena ada hujah, ada bayyinat, ya. Jadi bila kita nak baca Quran, nak sembahyang tahajud, nak sembahyang tarawih, nak pada 1 Syawal, kita malam 1 Syawal masih lagi kita nak menghidupkan malam, ya, malam 1 Syawal, Qiyamul Lail masih ada lagi, baca Quran masih ada lagi. Bagi setengah orang ialah dia sibuknya apa? Nak gantung langsir, kan? Ketupat tak anyam lagi contohnya. Tetapi bagi sebahagian orang, dia tahu bahawa daripada hadis Nabi menyatakan malam Syawal kita hidupkan lagi dengan takbir, dengan baca Quran, maka itu akan menyebabkan hati kita hidup ketika orang lain hatinya mati. Kan? Kalau kita nak hati kita hidup ketika hati orang lain dah mati, kita kena hidupkan malam pada Syawal. Jadi kita ingatkan, oh dah malam Syawal tu kita dah enjoy lah, kan? Happy go lucky lah, tak payah lagi dah nak sibuk-sibuk tarawih, lega rasa, kan? Siapa yang rasa lega tarawih dah habis, itu maksudnya dia tak berapa suka sangat lah tarawih tu, kan? Dia rasa macam tarawih tu macam beban je nampaknya. Padahal nama tarawih itu adalah berehat-rehat. Kalau Nabi itu bila dia ada stres, dia beritahu pada Bilal, arihna ya Bilal, ya, rehatkan aku Bilal, dengan iqamah dan terus mendirikan solat. Jadi itu yang proses kita nak tahu, oh ini adalah penjelasan bayyinah bitanil huda. Yang ketiga ialah peranan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, tuan-tuan, ya, yang membezakan di antara yang hak dan yang batil, yang salah dengan yang betul. Itu adalah peranan Al-Quran. Dan bukan sekadar salah dan betul kita dapat bezakan, tapi kita dapat tolak farq itu, ya. Faraqaf itu, kalau kita baca ayat-ayat hujung surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak menolak, ya, mana-mana rasul yang ada. Maksudnya ialah nabi rasul-rasul ni ada beza-beza lah tahap dia. Ada yang boleh bercakap dengan Allah, digelar Khalilullah, ada yang boleh menyembuhkan penyakit, fadal berbeza-beza. Tetapi dari segi tafarruq, tafriq, kita tak boleh tolak mana-mana rasul. Kita kata saya tak berapa gemar sangat Nabi Isa contohnya, tak berapa gemar sangat Nabi Musa, saya cinta Nabi Muhammad saja. Kalau Nabi Muhammad dikutuk, saya akan berjuang. Kalau Nabi Musa dikutuk, alah itu Nabi Musa. Tak boleh. Kalau ada orang kutuk Nabi Muhammad, orang kutuk Nabi Musa, kita pun akan bangkit dan juga kita sensitif. Kerana apa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jadi bila kita kaitkan dengan peranan Al-Quran yang ketiga, Al-Furqan, sebenarnya kita ini tidak menolak mana-mana ayat Al-Quran, satu. Yang keduanya ialah kita ini bila tahu itu batil, kita tolak setolak-tolaknya. Itu kesan Al-Quran. Kesan Al-Quran. Kita daripada dulu rasa tak berapa berani sangat, kan? Tak berapa nak bercakap sangat, kalau benda yang salah tu biar je lah, kan? Bila datang Quran, selalu baca Quran, tiba-tiba jadi semangat, jadi berani pula. Itu kerana Quran dah masuk. Quran dah masuk dalam diri. Tapi kalau macam segan-segan je, kan, ya, rasa kalau tak apalah, orang nak buat macam mana, kan? Orang menipu ke, orang rasuah ke, kita rasa tak apalah, itu orang lain, bukan saya.
Maksudnya Quran itu belum lagi mencapai Al-Furqan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, pada pagi ini ya, dalam masa